Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah kita dah sampai hingga ayat 11. So pada subuh ni insya-Allah kita mulakan dari ayat yang ke-12 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah ta'ala. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, silalah buka surah Al-Ma'idah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia kepada orang-orang Bani Israel, dan kami telah utuskan dari kalangan mereka 12 ketua untuk memimpin golongan masing-masing. Dan Allah berfirman kepada mereka bahawa aku adalah beserta kamu. Demi sesungguhnya jika kamu mendirikan salat serta menunaikan zakat dan kamu beriman kepada rasul-rasul utusanku serta menolong bantu mereka dalam menegakkan agama Allah, dan kamu pinjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, sudah tentu aku akan ampunkan dosa-dosa kamu dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Oleh itu, sesiapa yang kufur ingkar di antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya sesatlah ia dari jalan yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 12 surah Al-Ma'idah ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang perjanjian yang Allah Ta'ala ambil daripada orang-orang Bani Israel pada masa dahulu, dan apa janji Allah Ta'ala kepada mereka sekiranya mereka menepati perjanjian itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertama kata Allah, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengambil mithaq. Mithaq itu artinya adalah al-ahdul mu'akkad, satu perjanjian yang sangat kuat. Maka kalau dibahasakan dengan mithaq, ia bukanlah perjanjian biasa-biasa, melainkan perjanjian yang amat serius, perjanjian yang sangat kuat, ya, ala Bani Israel, terhadap orang-orang Bani Israel. Secara amnya apa perjanjian yang Allah ambil daripada mereka itu? Ay yakhlisu lahul ibadata wahdah,
secara amnya perjanjian itu ialah supaya mereka mengikhlaskan ibadat semata-mata kepada Allah Ta'ala. Selain daripada itu, Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا, dan kami telah utuskan dari kalangan mereka 12 ketua untuk memimpin golongan masing-masing. Ya. Wa amara Allah Musa an yaj'alaihim 12 'arifan bi'adadi furu'ihim. Allah Ta'ala juga perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk melantik 12 orang ketua sesuai dengan jumlah puak-puak orang Bani Israel ni. Sebagaimana kita sedia maklum, orang-orang Bani Israel ni mereka ada 12 puak sebagaimana jumlah anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Ya, maka Nabi Musa alaihi salam pun melalui perintah Allah melantik 12 ketua untuk mengetuai masing-masing puak daripada orang Bani Israel ni. Ya. Baru kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, ya, kata Allah Ta'ala, wa qala Allahu inni ma'akum. Allah Ta'ala berkata kepada orang-orang Bani Israel, inni ma'akum, sesungguhnya aku beserta kamu. Maksud sesungguhnya aku beserta kamu ialah inni ma'akum bihifzi wa nasri. Sesungguhnya penjagaanku, pertolonganku akan bersama kamu. Ini janji Allah Ta'ala, bahawa pertolongan Allah, penjagaan Allah akan sentiasa bersama orang-orang Bani Israel, dengan syarat mereka menepati janji yang Allah Ta'ala telah ambil daripada mereka. Ya, maka antara ganjaran menepati janji itu ialah Allah beri pertolongan. Apa perjanjian yang Allah Ta'ala ambil daripada mereka itu? Kata Allah Ta'ala pada ayat ni, la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Pertama, perjanjian itu la in aqamtumus salah, jika kamu mendirikan salat. Pertolongan Allah Ta'ala, penjagaan Allah Ta'ala akan sentiasa ada bersama kamu jika kamu mendirikan salat. Dekat sini Allah Ta'ala menyebutkan salat terlebih dahulu berbanding amalan-amalan yang lainnya, menunjukkan kepada kita bahawa aqrabun nasi ilallahi aktsaruhum salatan. Manusia yang paling hampir kepada Allah Ta'ala ialah orang yang paling banyak salatnya. Dan as-salatu a'zamul a'mal, dan salat juga merupakan amalan yang paling agung. Maka fa in salahat salaha kullu syai'in lil insan dunya wa akhiratan, dunyan wa akhiratan. Maka jika salat seseorang itu baik, maka segala sesuatu akan baiklah bagi dia, sama ada dunia dan akhirat. Ya, kalau solat seseorang tu baik, maka hidup dia dunia dan akhirat akan baik. Kenapa? Sentiasa ada bersama Allah, sentiasa ada pertolongan Allah untuk dia. Ya, la in aqamtumus salah, ini yang pertama. Ya. Kemudian wa ataitumuz zakah, pertolongan Allah Ta'ala juga, penjagaan Allah Ta'ala juga akan sentiasa bersama kamu jika kamu menunaikan zakat. Yang ketiga, wa amantum birusuli, pertolongan Allah Ta'ala dan penjagaan Allah akan sentiasa bersama kamu jika kamu beriman kepada Rasul-Rasulku, kata Allah. Kemudian yang keempat, wa azzartumuhum, dan perlindungan serta pertolongan daripada Allah Ta'ala
akan sentiasa bersama-sama dengan kamu jika kamu menolong ataupun membantu Rasul-Rasul Allah itu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu menolong mereka, membantu mereka. Kemudian yang kelima, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan pertolongan serta penjagaan Allah akan sentiasa bersama kamu jika kamu memberi pinjaman yang baik kepada Allah Ta'ala. Maksud pinjaman dekat sini, kamu dermakan, kamu sedekahkan, kamu wakafkan harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang mendermakan harta dia di jalan Allah, dia seumpama memberi pinjaman kepada Allah Ta'ala. Maka Allah akan beri ganjaran, Allah pasti akan beri ganti kepada dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pasti akan membayar apa yang dipinjamkan kepada Allah. Maka sedekah itu seperti seseorang memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah pasti akan pulangkan balik kepada dia, bahkan dengan pulangan yang berlipat-lipat kali ganda. So, ayat-ayat Allah Ta'ala ni menunjukkan kepada kita bahawa sesiapa yang melakukan amalan-amalan yang disebutkan Allah Ta'ala tadi, pertama dia mendirikan solat, yang kedua dia menunaikan zakat, kemudian yang ketiga dia beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang keempat dia menolong perjuangan Rasul-Rasul Allah Ta'ala tu, dan kemudian yang kelima dia memberi pinjaman yang baik kepada Allah, artinya dia bersedekah, berwakaf, berinfak di jalan Allah Ta'ala. Maka sebagaimana kata Allah, inni ma'akum, sesungguhnya aku akan sentiasa bersama-sama dengan kamu. Ya, ini artinya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala, ya, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala, maka lakukanlah ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala sebut tadi. Min asbabi ma'iyatillahi ta'ala al-khassah mulazimatul ibadatil madhkurah fil ayah. Sebab utama pertolongan Allah Ta'ala akan sentiasa menyertai kita ialah dengan melazimkan diri melakukan ibadat-ibadat yang disebutkan pada ayat tadi, iaitulah dirikan solat, bayarlah zakat, ya, kemudian berimanlah kepada Rasul-Rasul Allah, tolonglah perjuangan Rasul-Rasul Allah Ta'ala tu, serta berilah pinjaman untuk Allah, artinya bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah untuk jalan Allah. Maka percayalah Allah Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita. Inni ma'akum, kata Allah, sesungguhnya aku beserta kamu. Ya, menunjukkan bahawa begitu dekat pertolongan Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan amalan-amalan yang tadi. Sepatutnya ini membuat kita berasa tenang. Ya, kenapa? Sebab Allah mengatakan inni ma'akum, sesungguhnya aku beserta kamu. Kalau seorang penguasa sahaja mengatakan kepada kita, aku akan sentiasa ada bersama kamu, aku akan sentiasa tolong kamu, kita rasa lega. Padahal masih sesama manusia, cuma oleh kerana dia ada kuasa, dia ada kedudukan. Ni bagaimana pula dengan Allah Ta'ala yang mengatakan inni ma'akum, sesungguhnya aku beserta kamu. So oleh kerana itulah, kalau kita mendirikan salat, kita tunaikan zakat, kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala, serta kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menolong perjuangan dakwah para Rasul, serta kita mendermakan harta kita untuk menolong agama Allah, maka kita patut berasa tenang. Kenapa? Inni ma'akum, sesungguhnya aku ada beserta kamu, kata Allah Ta'ala. Artinya Allah sentiasa ada dengan kita, hadir pertolongannya, hadir rahmatnya, hadir penjagaannya. Kalau Allah yang jaga kita, siapa yang boleh kacau kita? Kalau Allah Ta'ala dah tolong kita, siapa yang boleh kalahkan kita? Jawapannya tidak ada. So oleh kerana itu, ini pengajaran bagi kita
Walaupun pada asalnya ayat ni ditujukan Allah Ta'ala kepada orang-orang Bani Israel, tetapi ayat ni Allah turunkan kepada kita untuk kita ambil pengajaran daripadanya. Ya. Baik. Selain Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada mereka, Allah Ta'ala juga menjanjikan ganjaran. Ganjaran itu kata Allah, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Nescaya aku akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ya. Dengan melakukan amal-amal kebajikan tadi seperti solat, zakat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala, kemudian menolong perjuangan dakwah para rasul serta memberikan pinjaman ataupun derma di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kurniakan ganjaran la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Allah Ta'ala akan ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Maka daripada sini kita dapat belajar bahawa setiap amal kebajikan yang kita lakukan, selain mengundang ma'unatullah, selain untuk mengundang pertolongan Allah, pengawasan Allah, penjagaan Allah Ta'ala terhadap kita, setiap amal kebajikan yang kita buat juga, ia menjadi asbab Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu saya sentiasa sebut bahawa antara ganjaran amal kebajikan yang dilakukan ialah Allah Ta'ala ampunkan kesalahan-kesalahan kita. So ketika mana kita melakukan amal kebajikan, kita bukan sekadar dapat pahala, tetapi kita juga dapat ampunan dosa. Dan ini contoh dia amat sangat banyak. Para ulama mengatakan takfirus sayyi'at isyaratun ila izalil iqab. Kalau Allah Ta'ala sebut bahawa Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, maka itu tanda bahawa tak ada seksa. Sebagai orang yang menjaga solat, zakat, iman kepada Rasul-Rasul, ya, kemudian dia menolong perjuangan dakwah para Rasul serta dia bersedekah di jalan Allah Ta'ala, ya, maka orang yang macam ni, dia telah dapat ampunan Allah yang bermakna dia tidak dapat azab lagi. So oleh kerana itu kata Allah, wala udkhilannakum jannat, dan aku akan masukkan mereka ke dalam syurga. So kalau dosa dah diampunkan Allah, maka dah tak ada alasan dah dia dimasukkan ke dalam api neraka Allah. So dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana syurga Allah Ta'ala tu? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita dah selalu baca ayat ni, ya, dan jelaskan ayat ni. Kemudian pada hujung ayat kata Allah, faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka sesiapa yang kufur ingkar di antara kamu sesudah yang demikian, ya, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh ia telah sesat, ya, sungguh ia telah sesat sawa as-sabil, seburuk-buruk jalan, ya. Ma aqbahu dhalal ba'dal iman. Apakah masih ada sesuatu yang lebih buruk daripada kesesatan selepas beriman? Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, faqad dhalla sawa as-sabil, sesungguhnya ia telah sesat kepada jalan yang sangat buruk, ya. Kalau ada orang selepas beriman kemudian dia kafir balik, itu artinya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat sangat buruk, ya. Kenapa? Kerana tidak ada sesuatu yang paling buruk atau alangkah buruknya suatu kesesatan selepas sebelumnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Qala Ar-Razi, berkata Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, li'anna al-kufra inna ma'azuma qabhuhu li'azumin ni'mati al-maghfurah, ya, sesungguhnya kekufuran ia menjadi dosa yang amat buruk, perbuatan yang amat keji. Kenapa? Kerana begitu besar nikmat yang dia kufuri, ya. Kufur itu disebut sebagai jalan yang sangat buruk, ya, perbuatan yang sangat buruk. Kenapa? Kerana begitu besar nikmat yang dia kufuri, ya.
fa in zadatin ni'mah zada qabhu al-kufr. Ya. Jika nikmat itu bertambah, maka bertambah pula kekufurannya. Kenapa? Kerana dia tidak mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, so itu ayat 12 yang mana Allah menjelaskan bahawa Allah telah mengambil perjanjian daripada orang-orang Bani Israel dahulu, dan Allah melantik 12 ketua kepada setiap-tiap puak daripada mereka, dan antara janji Allah Ta'ala kepada mereka ialah bahawa jika mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah dan menolong perjuangan dakwah para Rasul, serta mereka memberi pinjaman dengan makna sedekah, wakaf, infak di jalan Allah, maka Allah akan sentiasa menolong mereka, ampunkan dosa-dosa mereka dan masukkan mereka ke dalam syurga. Walaupun ayat ni ditujukan pada asalnya kepada orang-orang Bani Israel, tetapi seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, Al-Quran ni Allah turunkan kepada kita. So, kalau kita melakukan perkara yang sama, iaitulah mendirikan solat, tunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasul, serta kita menolong perjuangan dakwah para Rasul, walaupun mereka dah tak ada hari ini, tetapi ada orang-orang yang meneruskan gerak dakwah para Rasul. So, tolong mereka, serta dermakanlah harta kita di jalan Allah untuk menolong agama Allah, maka kita akan sentiasa mendapatkan pertolongan Allah, penjagaan Allah Ta'ala, dan dosa-dosa kita diampunkan, dan yang paling dahsyat ialah Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi kalau masih ada orang yang memilih jalan kufur, maknanya dia telah memilih jalan yang sangat-sangat sesat. Baik, kita teruskan ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Yang bermaksud, maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, kami laknatkan mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka sentiasa mengubah kalimah-kalimah Allah Ta'ala yang ada di dalam Taurat mereka, dan mereka melupakan sebahagian dari apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, dan engkau wahai Muhammad sentiasa dapat melihat perbuatan khianat mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka yang tidak berlaku khianat. Oleh itu maafkanlah mereka jika mereka sedia bertaubat, dan janganlah hiraukan, kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada ayat 12 tadi Allah menjelaskan perjanjian yang Allah ambil daripada mereka dan tawaran Allah Ta'ala kepada mereka sekiranya mereka mahu menepati perjanjian tersebut. Pada ayat 13 ni Allah menyatakan bahawa mereka gagal daripada menepati perjanjian itu. Mereka mencabuli perjanjian itu, dan apa pula balasan yang Allah timpakan kepada mereka, dan apa jenayah-jenayah yang mereka lakukan. Itulah yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 13 ni. Pertama kata Allah Ta'ala, فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أي فَبِسَبَبِ نَقْدِ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ لِعُهُودِهِمْ. Oleh kerana orang-orang Yahudi itu membatalkan, mencabuli perjanjian mereka dengan Allah Ta'ala tu, yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 12 tadi, la'annahum, kami laknat mereka. Laknat artinya taradanahum min rahmatina, kami jauhkan mereka daripada rahmat kami. Jadi maksud laknat itu al-matrud
an rahmatillah, yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka orang-orang yang menyelisihi perjanjian dia dengan Allah, tidak menepati perjanjian dia dengan Allah, maka balasan Allah Ta'ala pertama, la'annahum, Allah Ta'ala pasti akan melaknat dia. Maka orang-orang Bani Israel pada masa dahulu, Allah Ta'ala melaknat mereka disebabkan tidak menepati perjanjian tersebut. Kemudiannya yang kedua, kata Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, dan kami menjadikan hati mereka menjadi keras. Qaswatul qalb min a'zami ma yu'aqabul 'abd. Kerasnya hati itu antara seksaan Allah Ta'ala yang paling dahsyat. Ya. Jadi daripada ayat ni kita dapat belajar bahawa ternyata salah satu sebab utama Allah menjadikan hati seseorang menjadi keras ialah oleh kerana dia sentiasa mencabuli, mengingkari, membatalkan perjanjian dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ni, ya, ada perjanjian dengan Allah. Jadi yang ada perjanjian dengan Allah Ta'ala tu bukan saja orang-orang Bani Israel. Kalau orang Bani Israel dahulu, Allah Ta'ala ambil perjanjian dengan mereka secara khas. Kalau kita, adakah perjanjian kita dengan Allah? Jawapannya adalah ada. Pertama, semasa kita berada dalam kandungan. Yang kedua, ketika mana kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dalam kalimat syahadatain itu terkandung perjanjian kita untuk taat kepada Allah. Sebab ketika mana kita mengatakan aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang hak diibadati selain Allah, maka ucapan kita itu sama seperti kita membuat perjanjian kepada Allah bahawa kita akan sentiasa mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadat kepada Allah, serta melakukan apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Jadi kalau kita juga mengingkari perjanjian kita dengan Allah Ta'ala tu, kita akan dapat balasan yang sama. Pertama, Allah Ta'ala laknat. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menjadikan hati menjadi keras. Ketika mana hati seseorang telah dijadikan menjadi keras, maka nasihat apapun yang disampaikan akan sukar dia terima. Ya, akan sukar dia terima. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut, yuharrifunal kalima am mawadi'ih, dan mereka sentiasa mengubah kalimah-kalimah yang ada di dalam Taurat dengan memutarnya dari tempat-tempatnya. Artinya dari maksud yang sebenar. Jadi antara jenayah yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel, khasnya orang Yahudi pada masa dahulu, Allah Ta'ala sebut pada ayat ni adalah yuharrifunal kalima am mawadi'ih. Mereka suka memalingkan kalam Allah Ta'ala yang ada dalam Taurat daripada maknanya yang sebenar. Mereka takwilkan kepada takwilan yang amat sangat jauh. Ya, pada takwilan yang amat sangat jauh. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa nasu hazzam mimma dzukkiru bih, dan mereka melupakan sebahagian dari apa yang diperingatkan kepada mereka dengannya. Jadi selain mereka mengubah-ubah makna kitab Taurat itu, mereka takwilkan, mereka juga melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka. Apa sahaja yang disampaikan kepada mereka, mereka tak ingat, mereka tak amalkan, mereka tak buat. Kenapa jadi macam tu? Kenapa mereka jadi lupa? Oleh kerana dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Maka Ibnu Mas'ud berkata, innal mar'a qad yansa ba'dal ilmi bil ma'siyah. Sesungguhnya seorang hamba melupakan sebahagian ilmu bil ma'siyah, kerana kemaksiatan yang dia lakukan. Maka perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan, ia berhubung kait dengan pengetahuan kita, dengan ilmu kita, dengan ingatan kita. Maka orang-orang yang sentiasa berbuat dosa,
Allah Ta'ala buat lupa dia terhadap ilmu-ilmu Allah Ta'ala tu. Ya. Baik, kemudian kata Allah Ta'ala, وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. Dan engkau wahai Muhammad sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan, kecuali sedikit dari mereka yang tidak berlaku khianat. Ya. So pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi SAW bahawa Nabi SAW memang sentiasa mendapati khianatan, perbuatan khianat daripada orang-orang Yahudi. Fahum ala minhaji aslafihim. Maka orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi perangai sama seperti pendahulu-pendahulu mereka. Illa qalilan minhum. Melainkan sedikit sahaja daripada kalangan mereka. Artinya Al-Quran sangat berlaku adil. Ya? Al-Quran sangat berlaku adil. Selain Al-Quran menyatakan pada ayat ini bahawa dahulu orang-orang Bani Israel itu sentiasa hendak berkhianat kepada Nabi, melakukan perbuatan keji kepada Nabi, namun illa qalilan minhum, kecuali ada sedikit daripada kalangan mereka. Artinya ada satu bahagian yang tidak mempunyai sifat begitu. Ya. Maka kata Allah, fa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka. Ya, maafkanlah mereka. Dan kemudian wasfah, ya, maafkanlah apa yang telah mereka perbuat itu, dan janganlah engkau untuk menghiraukannya. Maksudnya, kalau mereka betul-betul mahu untuk bertaubat, ya, kalau mereka betul-betul mahu untuk bertaubat, maka maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi kita SAW, Inna Allah yuhibbul muhsinin, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat menyukai orang-orang yang sentiasa berusaha untuk melakukan amal-amal kebajikan. Ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-14. Allah Ta'ala berfirman, وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan di antara orang-orang yang berkata bahawa kami ini adalah orang-orang Nasrani, kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka. Maka mereka melupakan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Lalu kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampailah hari kiamat, dan Allah memberitahu mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. So pada ayat 14 ni Allah nak menyatakan, selain Allah Ta'ala mengambil perjanjian daripada umat Nabi Musa AS, iaitulah orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala juga pernah mengambil perjanjian daripada orang-orang Nasrani. Apa yang mereka lakukan? فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Ya, mereka melupakan, meninggalkan sebahagian apa yang diperingatkan kepada mereka. Mereka tidak amalkan, mereka tinggalkan. So oleh kerana perbuatan mereka tersebut yang membatalkan perjanjian, yang tidak melakukan sesuai dengan perjanjian, فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Maka Allah tenggelamkan di antara sesama mereka al-adawah, permusuhan, wal-baghdha, kemarahan, kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Dan daripada ayat ni kita belajar antara balasan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengingkari perjanjiannya dengan Allah, Allah Ta'ala jadikan mereka saling bermusuhan, saling benci satu dengan yang lain. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yasna'un. Dan nanti pada hari kiamat Allah Ta'ala akan khabarkan kepada mereka apa sahaja yang telah mereka lakukan. Ayat Allah Ta'ala mulai daripada ayat 12, 13 dan 14 yang kita bahaskan sebentar tadi, dapat kita ambil kesimpulan ringkas macam ni. Sesiapa yang menepati perjanjian dia dengan Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Dia akan mendapatkan penjagaan Allah.
dia akan mendapatkan ampunan serta syurga daripada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menepati perjanjian mereka dengan Allah atau membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Ta'ala, maka mereka diazab Allah di dunia sebelum di akhirat. Antara azab dunia, Allah jauhkan rahmat Allah daripada mereka, kemudian Allah menjadikan hati mereka menjadi keras. Selain daripada itu, Allah Ta'ala buat sesama mereka saling bermusuhan, benci satu dengan yang lain. Dan di akhirat pula mereka akan mendapatkan azab seksa neraka daripada Allah. Waliyadzubillah. Maka sentiasa kita tepati, penuhi semua perjanjian antara kita dengan Allah untuk sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah, sekadar tu saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.